Assalamualaikum and selamat petang guys. So, today saya akan go through kepada chapter 3. Dan kalau kita tengok kat sini chapter 3, dia ada lebih kurang 63 slide. So, saya akan break into 2 part. Okay, 2 parts. So, today kita akan cover about 32, 31 ataupun 32 pages. Kita tengok nanti kat mana kita boleh berhati. Di page 31 atau 32. Okay. Seperti biasa, Puan Mazul akan go through chapter 3 di mana under topik creativity terminology. Okay, ini adalah introduction berkenaan dengan creativity terminology. So, apa itu? Creativity ni merupakan salah satu yang memberi kepada perubahan, sama ada perubahan kepada diri kita atau perubahan kepada masyarakat setempat. Kita create satu creativity untuk memberikan perubahan yang lebih bagus lah, yang lebih bermanfaat macam tu. Okey, ini adalah 3 komponen kepada creativity. So, dalam creativity ni dia akan ada apa? Expertise, dia akan ada creative thinking dan juga dia akan ada motivation. So, apa itu expertise? Okey, seperti yang tersenarai kat sini kita boleh lihat ialah berkenaan dengan knowledge kita, berkenaan dengan technical kita, prosedur-prosedur dan juga intelektual kita. Itu adalah expertise. Berikutan dengan creative thinking. Okey, creative thinking. Kat sini kita lebih melihat kepada skill, degree of flexibility dan juga imagination. Kita punya pemikiran lah, kita tengok kat situ. So, motivation, kita ada influence by work, by environment, kemudian ada juga intrinsic dan juga extrinsic. So, ketiga-tiga ni expertise, creative thinking dan juga motivation, gabungan ketiga ni akan menghasilkan satu creativity. Okay. Next, creative thinking. Okay. So, apa itu creative thinking? Macam yang kita dapat lihat dan macam yang kita faham sebenarnya, pemikiran yang kreatif. Okey, pemikiran yang kreatif tu macam mana? Kita tengok satu-satu masalah ataupun problem dalam satu situation tu kan, sebagai sumber untuk kita lakukan penambahbaikan. Okey. Contoh, macam dulu-dulu kita ada pensel yang kena korek-korek pakai sharpener tu kan. Okey, tu contoh dia. So, apa penambahbaikan yang kita dapat pada hari ini daripada sebatang pensel yang manual kena sharpener? Yang pertama, kita ada pensel mechanical. Okey. Yang kedua, kita ada sharpener electrical ataupun kita ada yang terbaru saya jumpa sharpener yang tak perlu lagi kita nak manual macam ni. Ataupun kalau kamu pernah tengok dulu sharpener box yang besar letak kat meja yang kita pulas macam tu kan. So itu adalah antara salah satu creative thinking di mana dia upgrade daripada sharpener yang bulat yang ada cermin tu kepada bentuk sharpener yang lain. Ataupun ada sekarang lagi yang latest teknologi, sharpener tu boleh cocok dekat USB ataupun dekat laptop kita. Kita just tekan je. Trend, saya beli satu. So maybe saya boleh tunjuk nanti. So itu adalah antara creative thinking daripada somebody yang memikirkan, okey, apa lagi yang boleh kita upgrade, dan dia beri manfaat kepada orang ramai untuk menggunakan pembaharuan-pembaharuan yang dibuat. So, itu adalah creative thinking. Kita tengok satu benda atau satu situation tu yang ada problem, kita cuba buat penambahbaikan. Okey. So, kat sini ada juga explain berkenaan dengan creative thinking ni, dia boleh stimulate both by in structured process seperti brainstorming ataupun structured process. Contohnya literal thinking. Macam itulah, ada dua cara. Kita boleh stimulate kan, kita boleh trigger kan. Macam mana kita nak buat creative thinking tu. Okay, ini adalah the ability to think clearly and rationally. Okay, someone with critical thinking skill biasanya dia akan boleh buat perkara-perkara berikut. Antaranya, dia akan understand the logical connection between ideas.
Kemudian dia boleh identify, kemudian dia boleh construct dan dia boleh evaluate argument. Okay. Sorry. Then, orang-orang yang berfikiran kreatif ni juga dia boleh detect apa yang tak konsisten ataupun apa yang common mistake dalam satu-satu problem dan juga situasi. So dia juga merupakan seorang yang solving problem yang systematic lah. Ni orang-orang yang berfikiran kreatif. Dan juga kat sini ada dinyatakan lagi dia boleh identify kepentingan yang relevan dalam idea tu. Dan dia reflect kepada justification untuk satu-satu kepercayaan ataupun values. Okey, macam ni tadi kita ada cakap berkenaan dengan problem solving dia akan mengandungi ada dua. Ada creative thinking, ada critical thinking. Apa beza kreatif dan juga critical thinking dalam problem solving? Okey, orang yang kreatif dia akan imagine, invent, dia akan change. Dia ubah. Dia design dan dia juga create. Okay. Kalau orang yang critical ni, thinking ni dia akan analyze dulu. Dia akan breakdown, kemudian dia akan compare. Dia kategorikan balik, dia list, dia sequencekan semula, dia rank. Okay. So, orang kreatif dengan orang critical, dia akan lain-lain cara, terminologi dia tadi. Untuk apa? Untuk solve the problem ni tadi. Problem. So, bila ada problem, orang critical dengan kreatif ni, dia akan solve problem. Untuk apa? Untuk improvekan problem tu, untuk improve design dia, refine balik, nak invent some criteria ke, nak combine problem menjadi satu solution yang lebih bagus. Macam itulah. Okay. Yang ini learning style. Learning style kalau macam ni kita boleh tengok ada visual, ada musical ataupun kita panggil auditory. Saya auditory. Saya jenis yang kena mendengar. So, bila mendengar tu saya lebih cepat dapat. Ada orang visual, ada orang verbal. Verbal. Kemudian kat sini ada physical ataupun kinesthetic. Yang ini dia macam ni ada penerangan lah dia buat kat sini kan. Kinesthetic ni untuk apa? Prefer using your body, hands and sense of touch. Maksudnya dia banyak bergerak, dia tak boleh duduk setempat. Okay, macam ni kita nak tahu sama ada kita visual ke, auditory ke, verbal ataupun kinesthetic ni. Semuanya ni kita boleh tengok pada tindakan-tindakan yang kita buat. So rasanya kita tahu lebih di kita ni yang macam mana. Adakah cara belajar kita dengan mendengar tu lebih efektif dan lebih excellent ataupun hanya dengan melihat ataupun kena verbal maksudnya bercakap macam tu. Okay. Selain daripada tu ada lagi learning style yang lain iaitu solitary. Maksudnya dia boleh dia lebih kepada sendiri. Dia nak study sendiri-sendiri. Dia tak suka grouping. Yang macam ni ada Kemudian ada juga yang style social. Yang ini ni dia terbalik dengan solitary tadi. Dia nak kena grouping. Dia nak kena ada discussion. Okay. Kalau yang ini logical ataupun mathematical. Yang ni dia lebih kepada menggunakan reasoning. Reason. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Dari mana rumus tu datang? Jadi dia akan cari. Okay. Ini adalah jenis-jenis learning style. Okay. Dekat sini kita ada tengok juga thinking style in creative process by Alex. Okay. Dekat sini dia ada divergent thinking dan juga convergent thinking. Apa beza dua ni? Divergent, dia generate lots of option. Dia wide, dia free. Okay. Many option dia generate. Divergent. Kalau convergent, dia lebih kepada judging. Dia judge option. Dia buat decision. Kemudian dia ni lebih kepada membuat analisis yang basic ataupun fundamental. Itu convergent thinking. Ini Alex punya style creative process dia. Alex ni cakap macam tu. Divergent macam ni, convergent macam ni. Okay, macam ini kita dapat tengok. Divergent thinking process. Macam mana? Okay, dia defer judgment. Lepas tu dia strive for quantity. Dia seek wild and unusual ideas. Kemudian dia build on other ideas. Okay. Nombor 1. Apa-apa idea come to mind, dia akan terus. Dia akan meneruskan. Kemudian
Dia don't evaluate ideas while you are generating them. Maksudnya macam mana? Idea-idea yang datang tu dia tak evaluate dulu. Waktu dia generate idea-idea tu, biasanya dia tak evaluate dulu. Mungkin dia list down dulu. So, dia akan evaluate bila? Kemudian, bila dia dah dapat many respon, dia akan buat evaluation. Itu ialah divergent thinking process. Ada lagi dekat sini. Ni sama. Sama juga, divergent thinking process. So, contoh kat sini, Albert Einstein ada cakap, if at the first the idea is not observed, there is no hope for it. Maksudnya apa? Kat sini dia ada cakap juga, combine, dia build, dia combine dan dia improve. Maksudnya tadi dia dah list kan idea-idea dia combine, kemudian dia improve kan idea tu. So, agak-agak idea dia akan jadi lagi bagus ke tak bagus? Kan? Kita ada beberapa idea, kemudian kita combine idea-idea ni dan kita improve. So, supposed to be dia akan jadi lebih bagus. Ini divergent thinking and age. Dia bagi sini percentage of group dari segi umur yang ada kejeniusan, kepandaian dalam divergent thinking. Kalau kita tengok kat sini, memang umur 3 hingga 5 tahun ni divergent thinking dia sangat bagus. Bila dah adult, 2% je tinggal. Bila dah tua koknya otak berkarat kan. Jadi dia punya divergent thinking dah makin kurang nak score kan. So, kenapa? Kita tahu kanak-kanak 3 hingga 5 tahun ni, dia bila di peringkat umur 3 hingga 5 tahun ni, dunia explore dia tinggi nak compare dengan dewasa, adult. So, dekat situlah sebenarnya yang menjadikan divergent thinking dia, peratusan divergent thinking dia tinggi. Bila explore dia akan cuba macam-macam. Yang ini ialah divergent and convergent tools. Kita boleh tengok apa tools untuk divergent dan juga convergent. Ada beza dia. Scamper. Kat sini ada tulis substitute. What are the alternative to material process method you are already using ataupun doing? Kemudian, how can you combine disparate idea? How can you adapt something you are already doing using for a project? Then, modify maksudnya apa? What material, what process or what method can you modify untuk solve the problem? And then, the next one is put to other use. Can you put a material ataupun process atau method tu untuk another use? Kan? Kemudian eliminate. What can you do to eliminate problem and inefficient? Maksudnya apa? What material ataupun method ataupun step yang kita boleh guna untuk eliminate the problem tu. Eliminated the problem. Berbelit-belit saya nak menyebut. Next. Next ialah rearrange. Macam mana kita nak move around the material? Macam mana kita nak main dengan method-method atau step yang kita dah tentukan. Kemudian proses dia, macam mana nak solve the problem. Rearrange semua ni supaya dia berada dalam satu flow yang betul. Macam tu. Yang ini force connection ni adalah contoh. Force association of word and image. The force connection ni describe of combination of two or more different things to create a new message from them. Ada gambar alat penimbang, ada gambar tu pinggan yang dah pecah tu. Macam mana tu? Force connection dia. Mungkin adakah bila kita timbang, tengok berat dan mencanak naik, terkejut sampai jatuh pinggan dan pecah? Mana tahu kod buat ayat macam tu kan? Macam tu lah lebih kurang. Kemudian yang ini visual connection. Ada cawan, ada alas piring tu, ada bantal 2. Apa dia? Kita nak boleh apa yang boleh kita imagine kan? Yang ini visual connection.
Macam mana? Okay, tadi saya dah bagi contoh. Yang ni awak fikir. Okay, ini adalah 3 step of highlighting untuk convergent tools. Okay, untuk convergent tools. Apa tu 3 step dia? Hits, cluster dengan restate. Okay, hits tu apa? Kita tengok pada idea yang menarik. Okay, nak tengok pada idea-idea yang menarik, yang boleh buat inovasi. Okay, kemudian kita mark dia, mark dia untuk jadikan dia sebagai ideas, highlight kan. Itulah maksudnya highlighting tadi, ada 3 step kan. Kemudian ada cluster. Daripada idea-idea yang kita minat tadi tu, kita clusterkan dia. Okay, groupkan. Kalau tak faham cluster, maksudnya groupkan. Okay, daripada idea-idea tu groupkan. Yang ini part apa, kemudian ada part something lagi kan. Yang relate lah dengan idea yang kita dah hits tadi. Okay. Yang ketiga stepnya adalah restate. Okay, setiap cluster ataupun setiap group yang kita dah bagi-bagi tadi tu, kita try to synthesizekan dia dalam different idea untuk dapatkan single statement. Tu restate. Kita restate balik. Cluster-cluster yang ada, yang dapat daripada hits idea tadi, kita restatekan balik supaya dia jadi satu single statement. Okay. Tak adalah susah mana, tapi dia agak mencabar kalau kita tak buat. Kemudian yang kedua toolsnya adalah Praise First ataupun kita panggil PPCO. PPCO. P for the first is pluses. P second is potentials. Kemudian C adalah concerns. Dan O ialah overcome concern. Okay. Itulah PPCO-nya tadi. Okay, PPCO. Dan untuk yang ketiga kita ada cut short. Okay, dia ada tips. Okay, dia ni macam, kalau cut short ni macam kita compare, kita rankkan dia balik atau kita prioritikan mana-mana idea yang penting, sederhana penting, kurang penting, tak penting. Macam itulah, tu dia panggil cut short. Kita shortkan. Okay. So, dia boleh digunakan untuk rank ideas ataupun kita nak buat solution ke ataupun problem statement atau kriteria. Okay. So, sini ada 4 lah penerangan dekat sini di mana dia cerita kat sini macam kita kena tulis each idea untuk separated cut. So, kita arrange lah. Okay. Cut untuk di sort. Kemudian kita ada juga evaluation metric. Yang ini systematic lah. Cara yang paling systematic untuk analyze idea. So, apa dia punya direction? Ini. Generate criteria, select criteria, kemudian kita create rating scale dia, kita set up dia punya metric. Kemudian kalau ada blank boxes tu kita kena fill in. Kita compare strength dengan weakness dia apa. Kemudian kita overcome dengan low criteria rating. Okay. Macam ni lah contohnya tadi untuk evaluation metric tadi. Kita ada, contohnya ada 5 kriteria, pilihan yang pertama sampai pilihan yang ke-6. Untuk kriteria yang pertama, pilihan pertama kita apa, pilihan kedua kita apa. Ni kita buat evaluation metric lah. Yelah, bentuk dia pun macam bentuk metric kan. 3x3, 5x5, macam ni 6x5. Sebab tu dia panggil evaluation metric. Okay. Ini apa ni? Differences between convergent. Okay. Ni nak tengok divergent dengan convergent thinking ni apa dia punya different. Perbezaan dia, apa beza? Kalau convergent, dia hanya akan melibatkan a few similar idea. Okay. Kalau divergent, nama pun divert kan. So, dia akan melibatkan banyak sangat idea yang berbeza. Okay. Kat sini. Kita boleh tengok. What it work? Can we do it? Has it been tried before? Nampak dia punya ayat tu berlain-lain. Kan? Beza. So, ini ialah step process to technique. Okay, ini ialah apa? Creative problem solving. Okay, creative problem solving. So,
kita ni tak hidup dalam ready made world dia mesti design, design. Okey. Tadi kita kata dia ada proses, kemudian dia ada problem definition dia, dan kita akan ada juga selepas problem idea untuk generate, buatlah analogis ke, brain sketching ke, fresh eye ke, macam-macam teknik yang ada untuk creativity and innovation teknik tadi. Lepas generate, kita akan ada idea selection. Maksudnya kita akan select lah daripada idea-idea yang kita dah buat tadi. Okay. Then kita akan implement. Okay, implement. Implement the idea yang kita dah select tadi, yang kita dah pilih. Okay, this step creative problem. Okay. Step creative problem solving untuk step ataupun proses. Okay, kita ada 8 kat sini. Kalau boleh tengok, okay, nampak dia mula-mula biasalah start, kemudian kita problem finding, fact finding, kemudian definition untuk problem tadi tu, kemudian bila dah ada fact finding, kita akan ada idea pula untuk finding idea tadi. Dan kita pilih, kita plan, kita sell idea, kita bertindak, kita ambil action. Okay, then macam page yang next ni ialah proses juga macam tadi. Fact finding, idea finding, then ada solution finding. Apa yang ada dalam fact finding ni ialah, okay, dia punya definition, problem tadi tu. Okay, kemudian lepas ada problem definition, kita akan buat preparation untuk idea production dan juga idea development. So, kita kena ada dua elemen idea ni untuk production dan juga development. Dan bila dah ada development, kita akan terus buat evaluation dan juga adoption. Okay. Ini dia punya penerangan lah secara detail. Kalau problem definition tadi, apa benda yang kita kena nak buat tu. Okay, kita akan picking out and pointing out problem. So, dapatlah nanti definition dia yang firm. Okay. Dan seterusnya lah. Okay, kita tengok kat sini. Okay, next. Okay, next. CPS process. Okay, yang ini kita akan continue untuk chapter 3 part 2. So, saya stop dulu dekat slide 32. Next, kita akan continue chapter 3 part 2 untuk link seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Bye.